Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. What does it take? Okay, let's not talk about the punya struggles lah. Macam establishing nama daripada group of friends, word of mouth. Okay, we all know the struggle lah. We have somehow heard it before lah. The journey is about the same. More or less the same. Tapi what does it take from berbuah kosong dekat Lau Pasat tu, depan Sate nombor 7 tu, it to have your own shop, to create that business? What does it take? What are the saya cabar diri saya sendiri. Waktu tu saya dapat offer daripada Amani Weddings. Okay. Yeah, so Abang Kino offered me a position in his company. Oh, see. Dia nak macam someone runs the bridal lah. Dulu Amani ada full. Yeah. Okay. So dia kata aku nak kau handle aku punya bridal. I see. Kira under makan gaji lah. So saya fikir balik, siapa dia call tu macam, aku nak kasi kau bridal, kau nak tak? Literally just like that. Yeah, dia just straight up. Macam, Abang Kino is like straight up. Dia tak ada, there's no. Kau nak, ada nak. Habis kita macam, siapa ni? Macam kau call aku, kau nak tak rumah aku? Kau ambil lah. Mesti buat bodoh. Literally let you run the whole thing yourself. Tak, dia kata macam, kau nak bridal tak? Aku nak kasih orang. Kita macam, okay ni scam. Macam alah, apa ni, merepek kan. Kita letak telefon. So I remember I was at Sentosa. Kita angkat lagi that message, kata I have a bridal that I wanted to give away. Are you interested? Dia macam, ni macam legit je benda ni kan. So I call back. Actually diorang kata diorang nak cari orang to run. Maknanya someone to work for him lah. So after discussion semua, I think I cakap I tak nak makan gaji. So I take this opportunity to say that I'm not gonna do this under your wings lah. Maknanya saya nak bergerak sendiri. So, were you the only one who was approached at that point of time? time? I got another person. But kita kira macam pergi interview lah. So he said that I am more, tak tahu lah, maknanya saya dipilih lah. But the fact that you were shortlisted, you telah dikenal pasti oleh Abang Kino, it means within that short span of years, you dah capai sesuatu tau. You have achieved something tau. Macam bila kita dapat benda tu, at that point of time saya tak ada rasa macam I have made pencapaian ke tidak. Macam saya kata, this is another opportunity for me to actually learn more and then slowly grow in the business. Because to be under his wing bermakna saya dapat belajar here be and there about bridal punya ataupun wedding industry. So itu niat saya first saja. Maknanya aku nak tap makeup bridal ni, aku nak kena go someone with at least ada experience dalam this industry. So bila saya take the offer, but then saya consider buy over the bridal department. Dengan klien-klien sekali saya dapat. Itu rezeki nombor satu yang that's what happened. That's what happened. But then saya tak payah cari klien. So he gave me 44 clients. Okay. 44 client. Aku tahu no complaints, everything run. That's it. But at that point of time tu dah kira your own lah. My name tapi client still under Amani punya package. Understand. So dia orang ambil package full, bridal kita run. So that's tapi the stepping stone. Tunggang langgang. Apa tunggang langgang tu? Bermaknanya kita ni macam budak-budak sekolah tu masuk GC. Kau belum belajar betul-betul, kau dah nak run company, kau dah nak attend to a bridal punya client. Kau nak kena hands on makeup tu ni. Serius. Yang ironically dia kelakar dia, saya jumpa Abang Kino hari Khamis, hari Ahad tu ada wedding. The first one. The first one. Kat tekak bang. How was it? Apanya kat tekak? Walk us through lah. How was it? How was it? That's the first professional lah. Saya
To be frank, makeup tak complete. Apa semua accessories tak complete. Sebelum tu semua kawan-kawan member. Sebelum tu memang dorang dah liaise dengan Mani punya side. No, what I mean for you. Sebelum tu you cuma tolong members, tapi belum betul-betul. Tak ada tolong members pun. Tolong members makna tolong make upkan je. Even saya punya first photoshoot saya pinjam baju kawan. Baju kawan ni baju raya dia macam baju kahwin. Pinjam. Oi, glamour baju. Baju raya dah macam pinjam, kahwin. saya ingat lagi saya pinjam kawan saya $200. Okay. Pinjam $200 beli make up, beli aksesoris yang simple-simple. Okay. Untuk buat my first photoshoot. Itu pinjam duit bang. Hidup lagi sampai kawan tu sekarang ni. Dia masih ada dengan kawan, masih jadi kawan. Okay. Dan masih support dengan apa saya buat. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. So saya takkan lupa lah muka-muka yang Of course. ada waktu susah tu kan. Of course. So dari situlah, even my first photoshoot saya pinjam orang yang duit. So that first ever wedding 3 hari selepas you sign dengan Abang Kino tu. Take over Kira macam mana tu? Malam tu memang tak boleh tidur lah. So saya buat apa yang saya boleh lah. Buat kalau tengok gambar, memang kalau nak cerita sekarang dengan dulu 10 tahun lepas tu kira wah dah cantik lah. Tapi dia tak rabak lah. I mean as in kalau nak waktu tu kita macam pakai apa yang ada lah. Macam this barang-barang yang memang diorang dah kasih. On the side itu pakaikan je lah. Tapi macam kalau nak compare apa yang saya ingat dulu dengan apa yang saya buat sekarang tu, rabak lah. Tapi tak kena komplain lah. Tak kena komplain lah. Sebab apa yang saya ada waktu tu memang barang diorang, semua saya pakaikan je. Jadi kalau macam saya cakap lah, kalau saya yang prep benda tu daripada dulu, mungkin lain lah. Mungkin sanggung tu tak cukup tinggi ke. You know, the colour of the earrings not match with the baju. Means what you say now, if the now Hambali look back at the then Hambali, saya tak malu bang. Tapi kalau nak kata itu permulaan yang bagus lah. True. It's a learning curve gila babi. Kira saya belajar tu macam pandang kau lah. On the spot tu kau nak hidup, kau hidup lah. Thrown into the deep end kita pun pernah macam ni bro. Kena buang, kena tinggal. Yeah, correct. Tapi the fact that with that limited resources Hambali, you manage to actually walaupun you know that dia punya result, dia punya end product is not as well as you would like it to be. Correct. Tapi at the same time it's okay. Orang tak ada complain. Pengantin tak complain Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. That means with that limited resources, you manage to actually achieve something lah, you know. So you overcome it lah kira. Correct. And the objective je sampai lah. Objective met. KPI pun sampai. Cuma kita sebagai manusia tu, kalau kita yang prep tu lebih, you tahulah, lebih puas. Correct. Understand. More satisfying lah. So do you gunakan tu sebagai pembakar semangat? Of course. Then the next one, we rombak everything lah. So the next cara sendiri tu kita buat cara kita sendiri. Mana yang baju tak elok ke, tak match ke, tak kena dengan mata saya tukar lah. So dari situ you mula bertapak. Yes. Saya dulu masuk kedai Abang Kino tu, saya ada satu meja, satu kerusi je. Lain tak ada. Itu kira pun tak ada. bridal department lah kira. Bridal department lah kira. Saya duduk, saya tak tahu nak macam meja dengan kursi, aku nak buat apa ni kan? Jarum menang pun tak ada. Semua beli kat Daiso. Remember the first after few days saya masuk tu, pergi Daiso. Sebab Daiso dulu $2 kan. So everything is from Daiso. Correct. Such humble beginnings. Wow. So right now, you have your own bridal company. What is it called again? Hambali The Wedding Regalia. Perbezaan ada wedding, ada bridal sendiri dengan kerja untuk orang. Apa I mean apart from normal lah, you're your own boss, makan tak makan korang punya sendiri. Tapi apart from that, what is the pressure, the stress, the cabaran yang you hadapi as a business owner? Banyak lah. Kalau kita cakap pasal kita buat kerja sendiri, first time, you sacrifice a lot of time with your family. Your weekend you're totally out. Benar. Saudara kahwin, saudara beranak, saudara whatever. Saudara meninggal pun kadang nak pergi pun susah. Kita tak tahu. On a weekend. You never know. Weekend tu kira macam don't look for me lah. So since day one, and then saya masih since day one tu saya masih layan customer. So since 2011 until now, saya yang layan sendiri lah. Saya yang make sure what they want saya tahu. Sebab saya OCD. I see. And saya takut dengan janji. Faham. Saya seorang yang orang kata tu merepek. Maknanya kalau saya cakap, saya sendiri ingat.
Okay. Kalau saya for example saya kasi nak abang $200 off Okay. kadang-kadang klien tak ingat tau. Okay. Tapi saya yang cakap I give you $200 off, you know. Oh really ah? Okay. Saya yang bilang. Maknanya saya setiap kali apa yang saya cakap tu saya try to kotakan. I see. Itu sebab saya pegang itu adalah satu janji yang kalau tak tuntut kat sini, diorang tuntut kat akhirat. Betul tu. Itu amanah. berat, itu berat. Aku selalu kalau kasih diskaun, customer ingat tak ingat, aku pun kadang lupa juga. Betul. So kadang-kadang kita terlupa, tapi everything is black and white lah. Okay, now that you dah ada you punya business sendiri okay, macam mana you mula, as in mula-mula tu you jalan seorang? Sekarang dah ada Saya team. berjalan dua. Okay. Tapi along the way saya adalah isu dengan few partners. Normal. Kena tipu, Biasalah. hilang. Wow, kena tipu. Kena tipu. Boleh cerita sikit. Cerita. Boleh cerita. Tak payah nama lah, tak payah nama. Macam mana tu kena tipu? Biasalah kalau kita tak tengok finance, kita tak tahu I see. the prints where the money goes, tiba-tiba tak ada duit, that kind of thing. Dan tiba-tiba orang claim dia kasih duit, that kind of thing lah. So macam kita kena sikit hari lah. Alah, kata orang dewan. Sebab tu sekarang ni pasal duit saya particular bukan pasal tak percaya, tapi pasal nak tahu mana duit tu pergi. Okay, understand. So biasalah. Then Especially dengan sekarang, oleh kerana they use your name. You have, Right? you have your own company sekarang kan. Pasal nama tu Hambali kan. I mean you should know especially this sensitive ni pasal duit. Yeah, Dah bayar ke tidak, deposit ni berapa. Then kalau I'm sorry to say, kadang-kadang kita harapkan orang tu maybe it is not from your own words or ataupun niat kau sendiri. Kadang-kadang pasal it represents you, but at the end of the day, nama buruk atau nama baik pun tak ada pergi kat orang tu. It's because that person use berbalik pada kita. Sebab tu apa yang kita buat tu, maknanya apa pun klien, for example staff janji dengan klien, it goes back to the name Hambali. Betul. Hambali janji macam ni, abang Hambali janji macam ni. Dia never said who betul. yang sign the package. So saya make sure that siapa yang berbual dengan klien tu, saya appointed dengan orang yang percaya. Daripada meja yang dan juga kerusi yang kecil tu kan. Sekarang bagaimana situasi ataupun environment Hambali the wedding? Alhamdulillah. Meja besar lah, meja besar. Sekejap, kita jangan tanya pasal meja. Tanya, ada office sendiri? Ada showroom. Ada showroom sendiri. Showroom bro. Mana? Woodlands Biz Hub je. Woodlands Biz Hub. Banyak kau staff Tak lah, orang kata tu macam butik wise ke apa, tak ada. But still. Tapi dia alhamdulillah lah, itu tempat mencari rezeki. Alhamdulillah. Sekarang berapa manpower you ada? Full time 1. Kau ada full time? Oh bagus. Okay, you buat ni full time. Hambali buat ni sendiri full time. And on top of that, you have one full time staff, administrator. Okay. Which is my best friend lah. Itu penting. Dia saya selalu gelarkan dia mak ayam dengan tai long. So any issue mak ayam dengan tai long, apa kira dia garang sikit lah. Firm. So saya lembut hati kan. So saya kasih klien, dia akan vet dulu. Dia dapat approve, saya approve lagi. Dia kira macam CFO. Sebab dia kata saya ni baik sangat, Chief Financial Officer. Sometimes it can be a good thing and a bad thing. Betul. Bagi saya is a good thing. Sebab kadang-kadang apa yang saya kasih tu tak masuk akal. Okay, so sekarang you ada your own team of makeup artist? 5 makeup artist perempuan, 5 Pak Andam. Wow. And Serious? including you sekali ada 11 lah. You sendiri kadang-kadang keluar, masih keluar lagi? Mostly saya keluar during the pandemic to cut cost. Okay, understand. No, bila kau ada own team juga the own team, obviously cara dengan Hambali itself is like or the name itself is the brand itself. Betul. Okay, is a personalized services kita boleh cakap ni. Even macam DJ juga sama. People just want the MC because of people that like the way betul. cara showmanship cara. dia. So sebagai seorang makeup artist, ada tak macam a different tier untuk kalau okay if you want my package, but untuk my team dia nak ambil budak bayar kurang, dia nak ambil macam hairstylist ada. Itu dulu saya tak implement lah. But since dah ada demand, ada team, so kadang-kadang kita kena berbahagi-bagi rezeki kan. So kita make sure kita adil. So kadang-kadang bagi kat orang kita tak ada. Tapi kalau nak, dia kena tambah.
Jadi kat situ lah rezeki saya. I mean, this is normal lah. Fair lah, See, fair. fair Bagi saya fair. Kalau saya ambil semua, orang pun kesian. Kalau orang ambil semua, saya pun kesian. Betul. Lagi you ada nak bayar overhead semua kan, nak So bayar kita sewa. bagi-bagi. So memang sekarang kita pun ada package basic dengan basic package basic dengan premium. Premium tu kira the highest tier. Apa yang ada dalam premium? Service by Hambali. Maknanya Hambali akan just Sounds wrong, brother. Sounds wrong. brother service by Hambali. That's better. Baju custom. Okay. Custom, what do you mean by custom? You Buat mean baju baru. Start from serious zero scratch. Wow. Means tak ada choose. You tell me Gila what you want, I do for you. Tailor made. handmade atau you Tak ada, how do it? kita buat kat KL. Sorry, custom made. Custom made. And lepas tu simpan baju. Tidak. Kalau nak simpan boleh bayar lebih lagi sikit. Sebab kita split the cost. Understand. Kalau you nak simpan everything memang boleh lah. So consider bio dia, je. dia kira siapa yang pakai tu pecah darah lah. The first time orang pakai baju tu lah kira. Yes, correct. Exclusively. Eksklusif lah. Itu premium lah. Maknanya you tak ada nak fikir macam baju ni kawan dah pakai, makcik dah pakai. Tak ada. Okay, for example, kalau satu let's say lah aku nak kahwin lagi, nak kahwin.com lagi. You are on your own, brother. Kalau let's say nak Tidak kahwin luar malam lagi. ni. Disclaimer. Let's say Disclaimer. nak kahwin I choose the premium package, okay? Correct. Okay, the design of that baju kahwin tu, is a shared idea from It's a your shared side idea. or how? It's a shared idea. Okay. Kira premium ni barang leceh lah kalau bahasa budak-budak sekarang. So Kira saya aku nak leceh kena lah ni. layer. Tak memang leceh. leceh. Maknanya kita nak kena go from zero. See? You nak kena choose material, you nak kena choose design, Sizing, you nak kena choose colour, nak kena sketch, Okay. and then nak kena fit. Do you let's say kalau macam idea aku hamprak Kira bagi kau style tapi pada hakikatnya hancur lah kira. Hakikatnya Kita hancur. Kita cakap. Kita cakap tapi kita tak penalize lah. Maknanya kita tegur. Kita kena tak boleh cakap apa yang kau buat ni buruk siap. Tak boleh. takkan aku nak hafalkan kau. Kau faham tak? So Yalah, kita yalah. selalu You know what cakap I'm macam okay, I think your idea is nice, but if you tweak here and there, I think it'll be better. I see. More politically correct lah. Politically kira. correct lah. Kira Sebab betul kita lah. klien kita kena layan orang lah. Betul. Normal. Ni semua service quality. Selain daripada baju bridal tu, apa benda yang dalam premium package kau tu? Baju ada 2 pasang customized atau 3 pasang customized. Serius lah? 3 pasang? Termasuk makeup by Hambali. That means throughout the both days atau one days event saya kat situ. I see. Kalau nak tangan saya one Hambali whole day sendiri lah. lain harga kalau package biasa. Kira bos sendiri yang Bos turun lah. Bos Bos turun turun, padang lah. bos kira. turun padang. Tak for premium sajalah sebab macam sekarang ataupun daripada dulu pun saya yang akan layan klien. Yalah. Understand. Yeah. Okay, talking about dandanan, andaman ni semua you tadi before recording aku tanya Hambali tadi Hambali you deal mostly dengan groom ke bride, and Hambali you told us that you deal mostly with the bride. Correct. Okay, because I think kebanyakan kita Betul. kenal Pak Andam ke whatever lah yang kaum Andam ni. Right now trend dia is more untuk siapkan pengantin lelaki raja sehari. Tetapi untuk Hambali sendiri you lebih cenderung ataupun lebih selalunya you make upkan pengantin perempuan lah. Do you face any challenges, kesukaran ataupun apa-apa isu yang Dulu ke sekarang? Oh, ada beza. Dulu dan sekarang. Dulu sebab mungkin 10 tahun lepas kita tak se-open sekarang. Okay. I see. Bermakna makcik-makcik 10 tahun lepas tu 60, 50. Sekarang orang dulu tu orang 30, 40. I see. So penerimaan orang dulu tu a bit True. sempit lah. Wah, ya. Macam tak ada makeup perempuan ke yang kau panggil ni, kenapa nak kena lelaki? Boleh pegang ke? Kan itu. You know? Okay. Habis macam habis kau tengoklah anak aku tukar baju. Okay. Isu lah. How do you handle? How do you address all that? Sebab tu bila saya waktu tu bila I layan customer, make sure you bring your parents. You explain lah. So when you bring your parents during the fitting session tu, he or she will see how I do my work. Okay. So kat situ tak ada pegang ke, tak ada apa ke. So dia akan nampak. So bila dia faham cara kita bekerja, kita dah tak payah explain. Betul. Faham. Yeah. So I think from there saya make it like macam kalau you nak bawa your parents, your mother, you bawa. Ataupun kalau you nak ambil abang am as your makeup artist, you must tell your parents. Kena maki pun pernah. Oh Kena shit. tunjal kepala pun pernah. Serius lah. Sebab tak bilang mak saya makeup. Oh, siapa yang akan tunjuk kau ke atau Saya lah. pengantin? Oh, Kalau pengantin peduli lah. Tunjal macam tunjal tapi dia macam kau Hambali So kau lah Hambali ni. Dia macam
So cakap tak bilang mak tak. So it's possible lah kalau nak make upkan pengantin perempuan tu without physical touch. Is it possible? Physical touch boleh tapi kena pakai glove. Tapi physical untuk tak nak nampak aurat tu saya tak boleh janjilah. Faham. Sebab benda ni dia segala dia betul, besar, very kan? subjektif lah. Tapi tak ada sampai macam orang tu salin baju depan you tengok, tak ada lah, of course lah. Tak adalah sebab bila on site ataupun bila during the wedding itself, saya ada female assistant. I see. So salin semua dia orang lah. Okay. Sebab Cuma itu. make up dengan rambut. Because this is a good point. Banyak orang Betul. Kita tak boleh salahkan sebab kadang-kadang macam betul. anak aku salin ke? Betul. Soalan yang aku tanya Hambali tadi, it's a genuine question. Because kalau in all honesty, kalau anak aku nak kahwin and tukang siapkan is lelaki, if aku tak tahu apa-apa pasal ni, aku cakap habis nanti anak aku salin baju siapa pakai. But little did we know ada assistant perempuan. So bila dia orang inquiry tu, kita dah dekat everything is inside that red card lah. How we do things, kita dah experience yang Faham. Dulu memang baru start tu memang kita tak fikir pasal benda-benda yang little ni kan. So memang kena marah, kena maki. You know, macam kita tak tahu yang bapak dia tak tahu dia make up, that kind of thing. Ada pun yang Muslimah but bila tengah siap tak bertudung, so bapak dia marah macam, masa kau tak pakai tudung, kau tak nak siap apa tapi kau pakai tudung apa, dia lelaki apa. Kat situ dah kecoh. Kita pun macam, bila kita tanya dia kata I'm okay. So bila dia kata I'm okay, kita tak boleh, you know, takkan nak paksa. Ultimately keputusan dia yang buat, kan? Dia yang cakap dia okay. So nak kita juga kena marah. Boleh tak aku tanya soalan? Boleh, silakan. A bit sensitive lah. Tadi earlier part of the recording kita dah mention pasal selalunya kita kaitkan mak andam lelaki is either a bit lembut ataupun the extreme dalam for the lack of the better word maknya. Okay, this is what it is lah. This is what it is. Hambali, dalam pada pendapat you adakah penerimaannya lebih senang jikalau Pak Andam itu adalah seorang maknya jika dibandingkan dengan yang datang Pak Andam tu ialah seorang yang berperawatan seorang lelaki. Macam mana tu? Okay. Good question kau. Sebab at the end of the day dia ada dua jawapan. Dua-dua lelaki. Okay. Sebab kadang-kadang bila you kita tak cakap siapa-siapa lah. Betul. Okay, bila makeup artist tu maknya 90% orang tak boleh cam dia maknya. Betul. Aku agree. Betul. Oi. Ada few kat Singapore yang kita kira yang orang tak tahu yang dia maknya. Mengancam. Aku tengok so buku kalau nak kata kita yang muda tak boleh cam, apalagi makcik-makcik. So itu question tak payah tanyalah. Maknanya dia safe. So kalau saya sendiri kalau datang kadang-kadang kena juga jelingan sinis, kena cuit. Nampak makcik tu cuit sedara di depan. Makcik ni kata aku lah ni. Itu buat bodoh sebab kita punya mindset is we are here professional. Dia sign kontrak dengan aku, bukan kau. Betul. So aku tak boleh dengar cakap kau. Betul. In bahasa kasar lah. So I have to respect my client. Dia pay master. Dia pay master. I dah inform you macam mana I kerja. I dah bilang, you dah nampak I punya pakai macam mana pun. I tak bawa handbag, I tak bawa apa. So in fact kadang-kadang saya kena fotografer kau dah sampai. Okay lah mas. Tapi cakap saya bukan fotografer, cik saya make up. Make up. Lelaki biasa. Lelaki biasa. Kejap apa yang tak biasa kat aku ni. So benda tu 10 tahun lepas memang ada. Okay. Sekarang bila alhamdulillah mungkin orang dah kenal cara kita kerja, orang dah nampak kita macam mana kan. So tak ada isu sangat. Tapi saya kalau dia muslimah saya jaga. Okay. Sebab itu saya rasa tu tanggungjawab saya sendirilah. So kalau selagi boleh cover. Selagi mana kita boleh jaga, kita jaga. Interesting Bagus. Sebab saya detail. Sebab kalau baju tu ada belah, saya cakap kau kena pakai stocking ke kau nak aku jahit? Takkan kepala kau tutup kaki kau belah. Betul. Tapi ada tak kisah? Saya tak kisah bang. Aku kisah. Sebab you are carrying my brand. Saya kata orang tahu kau pakai Hambali. Yes. Silap. Orang tak cakap pengantin tu punya baju silap. Tengok Hambali baju dia silap. Aku punya nama. Wow, that's good. Yeah, that's a totally different perspective that we have never tak terfikir pun. Kadang kita yalah gairah
kan hari-hari istimewa kan. Betul. Kita gairah, kadang kita lupa apa The basic untuk, stuff lah. The basic stuff lah untuk jaga bukan saja aib kita muslimah Alright, jaga ataupun aurat. tapi kadang-kadang adab kita juga. Correct. Kita Betul. terlepas pandang. Kadang-kadang kita cakap dengan klien tak payah bilang lah siapa. Maybe bilang family saya make up, tapi I won't be on site. Maknanya Abang Am takkan naik pelamin turun touch up pegang, tak ada. Semua See. mak andam. Belakang back door kita 5 orang So tahu. even kalau you make up kan, you make up kan, yang siapkan you punya assistant. So pada Saya siap, assistant jaga je. Mak andam saya glamour bang, pergi kerja bawa handbag je. Saya bawa 3-4 bag. kerja senang. Tapi bila majlisnya Ni bila majlis kerja senang. kerja senang tak Mak okay. andam kerja senang. So bila majlis itself proper, that it will be fronted by you punya assistant lah. Correct. Dan dekat atas pelamin buka kipas. Unless kalau dia ambil premium lah. I see. Premium saya tak boleh lari. Tapi saya still cakap I won't touch you depan orang ramai unless you ada issue dengan you punya sanggul. I see. Understand. Sebab sanggul tu saya je yang boleh jumpy. Habis kalau- Jumpy tak lah. Beza cakap pasal jumpy ni. Dan bila Cakap pasal jumpy ni kan, kita the traditional mak andam kita nampak bila dia ada permaisuri di atas pelaminan. Nanti dia orang buat cium. ya cium. Wait. What is the name of the bunga yang dipegang tu? Sirilat-lat. Aku baru nak tanya dia lah. Alamak. Aku tahu. Aku lupa. Sirilat. Because earlier in our earliest episode dulu Correct. kita kan interview satu Orang lama lah. orang lama lah ni, which is mak andam. Yes. It's a true blue Traditional. mak andam. Traditional mak andam. Potong andam semua jalan terus. And everything ada sirih dah apa swing semua lah, sirih lalat semua jalan terus. You know, what bila do you do this not Amali? Kita tengok kadang-kadang mak pengantin ni, kalau tanya budak-budak, diorang tak nak. Simple lah. Diorang tak nak. Orang macam leceh bang. Ada orang pun tak nak sanding. Betul. Banyak nak sanding mak diorang. So kita tanya. Suruh mak diorang sanding. So kita tanya. Kadang bila kita especially nearer to the date, kita akan tanya, ada tepung tawar? Apa tu bang? Okay dah, kita don't ask. Okay. Sebab kalau saya tanya mak dia, mesti Confirm dia kena nak. buat. Bro, cakap pasal tepung tawar ni, kebanyakan generasi kita ni, anak-anak Melayu kita ni yang baru-baru nak kahwin Tak tahu. Seriously I think our generation the 80s maybe until 90s kids lah Masih boleh. masih tahu. ada lambat tahu apa. Mungkin tak tahu tepung tawar tu, tapi mungkin tak tahu cara dia macam mana. But Tapi they at least have tahu. the idea. Ada Betul. orang apa tu? Betul They don't know no bro. But Ada istilah kita. Last week punya pengantin, mak pengantin masuk bilik changing room. Kata, awak ni mak andam kan? Saya abang andam cik. Mak andam. Okay. Cik nak tanya, mak andam nak bawa balik ke Pulau Paha tu? Saya ketawa macam, kenapa kau ketawa? Bukan ke mak andam nak kena ambil? Betul. Itu dulu cik. Dulu. Serius Kau tahu tak kenapa? Apa salah? Kembali cerita. Kenapa? Kenapa? Dulu mak andam tak dibayar. So Yes. telur-telur tu kira dia punya payment lah. So yes. boleh masak. Oh serius Betul, lah. betul. Aku tak tahu sah. Dulu time kampung-kampung. Sabar. Kampung. Apa tu pulut paha? Yang atas pelamin tu, yang Glutinous rice. Yang ada bunga telur tu. Okay. So selalunya separuh Dah tu ada mak sirih andam. tu semua. Tak, itu Bukan. seridara. Itu Oh betul saudara. saudara. Okay. Faham? So kalau dah habis Murahnya mak andam dulu. Dulu lah. Dulu. Maksudnya Okay. dia ada benda-benda lain. I see. So dulu punya mak andam dia even like kena tinggal dengan pengantin for 3-4 days Yes. to make sure that she's well taken care of. Yeah. So itu umpahan dia lah. Okay. So sekarang cik tak lah cik. Cik nak kasih family ke cik nak ambil. Saya tak follow aku that duit dah tradition. dapat siang-siang, apa ke benda nak dapat telur ni semua. Saya pun macam tergelak. So masih ada. Tapi kalau sekarang ambil telur lagi bagus, sebab sekarang telur tengah mahal. Ayam tak ada. Asal ayah nak menatang ada kurang. Apa Yeah. logik tu? But that's the perbandingan dulu dengan sekarang. Correct. I like this thing where the sensitivity. Ambali tahu tentang kemungkinan akan menjadi bahan bualan. So that's the reason kenapa for most often than not normal majlis it will be fronted by the assistant, which is a female lah. See. Pernah kalau macam premium tu you kata you all the way kan. Pernah you duduk buka kipas? Tak pernah.
Oi, ya, Pernah ini, tak? ini Pernah jadi isu? pernah jadi isu tu. Saya pernah nampak juga. Ni pernah ada isu bro. Kan. Isu ni. Tapi saya tak berani nak komen lah. Sebab Yalah, bagi yalah. saya mungkin yang Kita tak payah komen siapa tak siapa masalahnya orang. kadang-kadang pun bila adik saya kahwin tu, adik saya kata, diorang kata, adik kau kahwin kau buka kipas lah. Jadi sebab dia langgar bendul apa. So kau dapat duit tu. Saya cakap no, but that's not the proper tradition. So kalau kau nak buat benda ni as a show, not in a real wedding. Sebab dia akan, orang akan snap, orang kan tak tahu the back story of Betul, what happened. betul. So walau apa pun perempuan nak kena buat kipas. Adik you kahwin, you siapkan, you make up kan? Siapa Oh, yang dapat premium lah kira Ada premium free. Saya pun bayar untuk wedding tu. Oh, itu lagi upgrade lagi. Itu kan premium Dia tahu dia nak kahwin je. Tapi atas pelamin siapa? Atas pelamin you ke? Atas assistant? kelamin is female assistant. Let me ask you a question. Sorry aku interject. Main-main, it's okay. Bila kau preparekan adik kau sponsor adik kau punya wedding, how does your parent take it? Pasal dulu kau ingat when you back story sikit bapak kau ada harapan yang kau Actually bila dorang bila saya ada kedai tu, saya buat opening tu baru dorang tahu saya serious about this shit. Maksudnya I was sorry. It's okay. Dia macam budak ni serious lah pasal benda ni. So I just tell them adik buka kedai. Oh, so by then dah your parents dah come to terms yang anak aku betul-betul serious, and not only serious, dah berjaya lah. Tak percayalah, maknanya apa yang saya buat ni bukan main-main. Sebab dia ingatkan kita make up macam semangat 2 minit je kan. Semangat 5 minit. Dulu kau joget, sekarang kau make up. So penerimaannya tu dek kata orang tu diorang dah boleh terima lah. Boleh terima. Sebab I think my father stopped working I think 8-7 years ago, whereby everything saya yang sole. Wow, Alhamdulillah. That's the other berkatnya. Yes. One thing aku nak point out, madrasah drop out. jadi makeup artist. But you never know how your life turn out to be. Correct. Sebab saya waktu bila saya jadi makeup artist tu, dekat onsite orang yang panggil saya Ustaz Zaid. Saya bukan sombong, tapi saya segan sebab dia dengan saya level dia lain kan. Ustaz Zaid Zaid Zain. Oh, Zaid Zain. So dia kadi, dia naik kadi. 2 years your senior, right? 2 years 3. Saya senior dia 2 tahun. You 80. Oh yeah, correct. Sebab saya repeat, yeah. saya jadi batch dia. Okay. So dia yang panggil, cakap sini lah. Cakap tak nak Ustaz, saya malu. Cakap tak ada, sama. Tak ada level, tak ada. Cakap yelah, maksud saya tu hantar orang yang berkaliber, yang masyarakat look up for you for something good. Saya cuma buat benda ni, cek makan dia. Saya yang segan. Dia kata tak ada, semua sama. But like what I was saying just now, aku nak point out it's okay, one very good thing. Even though Ambali siapkan adik sendiri masa majlis persandingan tu, you have all the reasons to be up there with her. Abang, yes, correct. You have siapkan. Nak kebedul. Orang cakap apa tak peduli lah, tapi you, abang belum kahwin but you choose to, you foresee that mungkin akan jadi isu. Correct. Sebab tak semua tetamu tahu itu adik saya. Betul. So you appointed a female assistant to be up there, the pelamin lah. Wow, Alhamdulillah. Okay, so now that you dah betul-betul serious in this shit serious sorry serious in this shit lah kira literally it's good shit man. Sebab saya pun tak sangka waktu tu bila nak there's a few stumble falls before saya stick to the shop. Dan saya kata kalau aku nak buat benda ni, sebab aku dah susahkan mak bapak aku, then I have to prove them that benda ni akan berikan orang satu benda yang kat masa depan tu terjamin lah. Maknanya apa yang orang korbankan sekarang ni akan ada balasan dia. Berbaloi. Ya. So saya tak sia-siakan apa yang orang dah dah sumbang untuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam kau cakap tadi perjalanan hidup tak ada tahu, tak ada orang tahu. Correct. Dulu mak bapak aku sorry. Tak apa, cakap. Mak bapak aku cerita-cerita. Bukan depan Kaabah macam bapak dia lah kan. Nak jadi polis bro. Jadi pengangak aku. But sejak akulah yang orangnya jaga. Betul. Kita tak tahu. Aku boleh cerita pasal aku pula. Boleh. Mak bapak kau dulu cerita apa? Dulu mak aku pergi Kaabah, aku suruh kirim doa, tapi dia lupa nak doakan aku. Aku suruh dia doa depan Kaabah, suruh aku jadi tinggi. Lupa nak doa je pendek. Tak ada no. Aku serius lah mak kau doa kau berkahwin ni. Tak. Itu lain cerita. Itu lain. No, bukan. What I meant is pasal belajar. You never know how you turn out. Aku diploma belajar lain.
Diploma masak memasak. Hotel. Hotel Shatek. Shatek, yes. Advanced diploma psikologi. Psycho orang pula. Psycho orang. Kerja apa benda kerja aku. Tak payah cakap lah on air. Degree communication. So it's, I mean, we never know how it turn out. We also know, kita pun kenal ada orang-orang kat luar sana yang dah bertauliah sebagai seorang asatiza, tapi choose not to be an asatiza ataupun choose not to be berkecimpung dalam bidang ukhrawi langsung pun. Sekarang dalam the media industry, we all know, siapa yang tahu-tahulah, you know. So my point is, we'll never know. Kita hanya mampu merancang, tapi yang menentukan is Allah Subhanahu Wa Taala. In fact, bila zaman IT itu saya dah start fikir macam lepas NS aku nak buat apa ni kalau aku tak continue with Warisan waktu tu. Okay. So am I going to be a full time dance instructor ataupun aku nak proceed dengan apa yang aku dah belajar kat IT ni. Because kalau aku saya sambung sekolah waktu tu, definitely I have to forgo my minat in arts lah. Arts. So saya cakap, bolehkah aku ni hidup dalam keadaan yang orang kata tu dia punya secular masuk pergi kerja balik. Yes, Because saya dah daripada IT itu saya dah mix around, you know. I have more time on my own. Very Atif-Atiga you. Then to be someone serious, saya rasa saya tak boleh lah. Tu See. I never put any hope. Sebab bila saya fikir, saya seorang yang overthinking. I'm an overthinker. So dia akan buat saya jadi drain. So saya kata, you know what, whatever God says, kau buat benda ni, just follow the flow lah. Kalau dia full time sampai sekarang jadi dance instructor, dia akan jadi the next Cikgu Ahmad Kassan tu. He's very popular. Don't be surprised. Not only in Singapore, sampai Malaysia. Dia sekarang kat Malaysia. So he's very popular tau. Sihat lagi ke tidak tu? Dah berumur dah berumur. Saya dah jarang tengok TV pun. Sebab itu busy sangat. Business kan. Tak ada, cari makan. Biasalah. Korang pernah masuk hospital tak? Danger lah jawapannya soalannya. Pernah. Kau jawab dulu mana? Pernah baru kali juga. Berapa kali Tapi duit kopak bro. Aku dulu almost every day masuk hospital. Sebab kerja. Tapi pernah. And aku tahu kalau masuk hospital confirm kalau tak ada insurans, tak ada apa, tak ada coverage. Betul. Rabak Ji. Kalau tak subsidi pun rabak juga Ji. Sekarang kau masuk hospital lama berapa hari? 2 minggu. 2 minggu kan? Rabak dok. Jadi macam mana kalau nak mengelakkan daripada kita rabak? Okay, kau untuk hospital kan, bila kita masuk, confirm orang kata boleh pakai Medisave. Tapi kalau bil besar-besar, Medisave misal kata kita ada 40,000 dekat dalam Medisave account. Kita punya bil 40,000. Government confirm tak kasih kita pakai semua. Oh iya ke? So kalau diorang takut kalau kita pakai semua, nanti kalau lain kali nak masuk hospital, nak pakai duit apa? Betul. Okay. Faham. So kalau gitu, usually kita ada hospitalization plan. Plan yang paling basic sangat. And nak dapat plan tu, boleh pakai kita punya Medisave account untuk beli plan tu. Tak payah pakai cash. Tak payah pakai cash. Wow. Kalau nak pakai cash dia macam ada extra lah, kira-kira extra coverage itu. Tapi kalau tak pun, at least kita ada yang basic. Okay. Yang basic tu macam mana Hans? So kalau masuk hospital kan, kadang-kadang kita tahulah sekarang hospital punya bill pun rising dia punya cost Betul. So sekali masuk, kita pernah tengok dekat Instagram gitu, kadang-kadang orang akan minta bantuan, diorang tak ada insurance, diorang punya bill 170,000 macam itu. So with this insurance, kita akan help to offset your bills. The highest bill yang I ever seen this is from my colleague, dia punya client dalam $500,000. Ui, banyak tu. $500,000 Betul. Wow. Okay. Kita pun tak tahulah nasib kita macam mana. Jadi aku rasa benda ni important. Tapi kalau untuk pendengar-pendengar kita nak tahu lebih selanjutnya mengenai health insurance plan ni macam mana Hans? Okay, boleh contact saya di Instagram @HansEdzra, HANSEDZRA, atau can lungsuri saya di talian di 90285600. Jack